Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar Bapak Ibu tuan-puan sekalian hari ini? Pak Haji doakan dari kejauhan ini mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kita. Hari yang paling sihat dalam kesihatan kita sehari-harian. Ayo hari ini kita belajar lagi tentang herba dan salah satu yang kita nak belajar ini ialah tentang enzim. Apa tu enzim? Malaysia panggil enzim, Indonesia panggil enzim. Apapun kalau Pak Haji sebut enzim atau enzim, faham ya, itu adalah daripada yang sama ya. Jadi alhamdulillah, oleh itu kita tengok bagaimana satu ungkapan bahawa kamu itu, kesihatan kamu ditentukan sakit atau sihat kamu, tua atau muda, lemah atau kuat ditentukan dengan jumlah enzim yang ada di dalam tubuh badan kamu. Jumlah enzim yang ada pada tubuh badan kamu. Sakit atau sihat, tua atau muda, ya, kuat atau lemah. Jadi kalau enzim tu banyak, tinggi, maka dia kuat. Kalau orang tu sakit, enzim itu hampir-hampir kehabisan. Jadi oleh sebab itu enzim penting. Maka pada hari ini Pak Haji memilih tajuk enzim ini sebagai satu masukan tajuk yang juga penting sebagai seorang perawat, seorang herbalis, sebagai seorang yang ingin mengamalkan pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik. Salah satunya kita tengok orang yang minum susu. Ada satu statement yang mengatakan penyakit ataupun pesakit yang dapat menghindari ya apabila kita mengambil susu itu dan daging kurang daripada 15%. Maksudnya begini, maksudnya Pak Haji nak sampaikan penyakit itu dapat dihindari apabila kita mengurangkan pengambilan susu dan pengambilan daging. Ni menarik ni. Satu perbincangan hebat ni. Satu perbincangan yang menguji kita punya keupayaan kita untuk menganalisa, ya, benarkah bila kita kurangkan 15% saja ambil susu dan juga daging, penyakit dapat dikurangkan. Ini yang Pak Haji sebutkan bahawa salah satu daripada yang kita perlu pantang ketika kita sakit. Semalam telah Pak Haji terangkan bahawa ayam, daging ayam. Tetapi ini daging overall, daging kesemua. Daging sapi pun tak boleh, daging lembu pun tak boleh. Semua jenis daging kita kurangkan. Bukan kita tak ambil, kita kurangkan kepada 15% saja. Jadi itu sesuatu yang menarik. Jadi inilah yang kita akan lihat bahawa apabila kita tidak mengambil susu, bagi setengah mereka yang kekurangan daripada enzim laktase, kalau orang Indonesia panggil enzim laktase, ya, kekurangan enzim itu. Kerana kalau kurang enzim laktase ini, susu yang kita makan masuk ke tubuh badan kita, tubuh itu akan jadi asam, asidosis. Asidosis itulah yang mencetuskan pelbagai jenis penyakit. Itu asas dia, berdirinya di situ. Jadi oleh kerana ramai di kalangan kita yang kekurangan enzim laktase menyebabkan perut dia jadi kembung. Bila dia minum susu, kembung. Itu hati-hati. Ya, jadi begitu juga bila dia ambil makanan seperti daging, menyebabkan pencernaannya tidak bagus. Itu juga daripada masalah enzim. Jadi, Masya Allah. Apa yang berlaku ketika kita mengambil itu menyebabkan keasaman dalam tubuh badan kita meningkat tinggi, dan untuk menetralkan keasaman tersebut terpaksa menggunakan kalsium daripada tulang. Maka terjadi permasalahan pada tulang. Tujuan mengambil susu untuk mendapat kalsium daripada susu untuk kuatkan tulang. Tetapi kerana ketiadaan enzim laktase,
laktis, maka susu tak boleh dicerna, menyebabkan jadi asam, malah tulang terpaksa digunakan kembali untuk meneutralkan keasaman yang ada di dalam tubuh badan. Tujuan nak dapat kalsium, yang terjadi kalsium yang terkuras. Masya Allah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu dia akan mengurangi dalam tubuh badan kita ini mempunyai enzim induk. Kita ada sejumlah enzim yang ada dalam tubuh badan kita ini, maka terkuraslah enzim itu. Maka apabila terkuras pada enzim itu, meletakkan tubuh badan itu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan pelbagai penyakit. Itu sebabnya orang itu sakit. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi oleh sebab itu, maka peringkat awal kita kurangkan pengambilan susu dan juga daging. Kalaulah susu dan daging itu menjadikan tubuh badan kita itu asam, asid. Itu asas yang Pak Haji nak sebutkan. Baik. Yang kedua pula, oleh kerana enzim ini, kerana ketiadaan enzim, maka yang menjadi masalah ialah usus. Usus yang akan menyebabkan bermasalah dengan ketiadaan enzim dan mencetuskan ribuan penyakit di dalam tubuh badan kita. Jadi enzim ni penting pada mana? Pada usus. Jadi usus yang terdapat usus yang buruk, yang dikatakan benjolan pada usus, bisul, luka, ada tompok-tompok hitam pada usus, tinggalkan dia jadi belengketan dalam usus tersebut. Usus yang kotor inilah yang menyebabkan berlakunya pelbagai penyakit. Umpamanya tong sampah, tempat pembuangan sampah-sampah, kerana kita tak buang sampah tersebut, lalat datang ke situ, dia datangkan juga dengan ulat-ulatnya, baunya, sehingga kan dia berbau dan akhirnya mendatangkan penyakit daripada tempat sampah yang telah dibuang tersebut. Sama juga dengan usus. Usus itu, dia oleh kerana ketiadaan enzim, dia akan jadi benjolan, dia jadi bisul, dia jadi belengketan, dia jadi tompok-tompok hitam pada usus tersebut, menyebabkan semua kotoran itu tersekat di situ dan mencetuskan penyakit tersebar ke seluruh tubuh badannya itu. Berasal daripada masalah congested colon. Kolon yang tersumbat. Jadi oleh sebab itu asas dia. Kalau kita nak mengubat seseorang, maka kita kena memastikan bahawa tidak terjadinya sembelit. Maka bagaimana untuk merawat supaya tidak terjadinya sembelit ini? Maka kita gunakan enzim. Itu dia sebenarnya, kita gunakan enzim. Jadi oleh sebab itu, maka di sini ada 12 akibat daripada kekurangan enzim ini yang Pak Haji tuliskan di sini. Yang pertama ialah penyerapan herba ubatan itu lemah. Ambil herba, alhamdulillah banyak herba yang diambil dah, betul dah herba, tapi penyerapannya lemah. Sebab apa? Sebab ususnya itu tersumbat. Yang kedua, penyerapan zat makanan juga menjadi buruk. Makan makanan itu alhamdulillah sudah ada nutrisinya, tapi tak boleh serap sebab keracunan daripada usus tersebut. Yang ketiga, penumbuhan sel-sel baru kurang baik. Jadi sepatutnya ada regenerasi pada sel, tapi tak berlaku sebab masalah usus. Kemudian seterusnya ialah daya tahan tubuh menjadi lemah, immunity menjadi lemah. Kemudian seterusnya ialah munculnya free radical, radikal bebas dalam tubuh badan kita. Yang seterusnya, yang keenam, ialah kita dapat lihat kulit kita ni cepat menjadi tua, kering, dehydration, tidak ada kelembapannya pada kulit, cepat menjadi tua. Itu adalah menunjukkan masalah di
usus. Jadi kalau kita tengok orang tu kulitnya bermasalah saja, itu masalah usus lah. Tak perlu ditanya lagi ada sembelit tak? Tak perlu. Tengok kulitnya gatal, sembelit lah. Kalau kulitnya itu tengok kering dehydration, sembelit lah. Ya, itu di antaranya. Kemudian seterusnya yang ketujuh ialah kalau dia luka, lambat sembuh. Itu masalah usus. Dan yang ke-8 ialah terjadinya penyakit kulit. Yang ke-9, rambut gugur. Yang ke-10, susah tidur pada waktu malam. Yang ke-11, dia jadi sembelit. Yang ke-12, dia jadi gangguan pernafasan. Nafas itu terganggu. Jadi oleh sebab itu, itulah dia kekurangan enzim dalam tubuh. Bila kekurangan enzim dalam tubuh itu dimulai dengan 12 petanda yang menyebabkan bahawa kita perlu cepat-cepat mencari enzim. Itu adalah di antaranya. Baik. Sekarang mari kita cuba faham sedikit lagi apa yang Pak Haji nak terangkan ini. Kita lihat tenaga kita terkuras kalau kurang enzim. Tidak ada tenaga. Misalnya kita tengok kuda yang makan rumput-rumput yang mempunyai enzim lebih kuat berlari dibandingkan dengan harimau yang makan daging. Sebab apa? Sebab kuda mendapat enzim. Kuat kerana enzim. Kurang enzim, lemah. Harimau jadi lemah dibandingkan dengan kuda kalau berlomba lari. Baik. Tetapi kan harimau tu juga kuat. Harimau jadi kuat juga kerana harimau makan kuda. Kuda makan enzim. Sebab itu, maka harimau akan makan kuda. Bahagian yang diambil ialah di perut kuda tersebut. Dia akan panggil anak-anak harimau, mak harimau dan keluarga harimau makan perut kuda terlebih dulu. Kenapa? Sebab perut kuda ada enzim daripada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada satu pun di atas dunia ini yang mempunyai tenaga kalau dia tidak mempunyai enzim daripada tumbuh-tumbuhan. Ayam kan dia makan makanan yang sudah jadi, makanan yang telah dikeluar oleh pabrik misalnya, dia tidak makan sayur-sayuran. Kan makanan ayam itu dari jagung, daripada bekatul, dedak. Jadi oleh sebab itu, ketika kita mengambil makanan daripada bekatul, kita mengambil ayam misalnya, berarti kita mengambil enzim daripada sumber tersebut. Tetapi yang Pak Haji nak sebutkan ialah pengambilan secara langsung enzim itu sangat membantu di dalam pengobatan kita. Ini yang sering dilupakan orang. Baik, jika kita lihat usus kita, mari kita lihat usus kita. Usus kita ini seperti apa? Seperti usus kambing yang makan sayur-sayuran, yang makan rumput-rumputan, atau usus kita seperti harimau yang makan daging. Usus kita tu seperti apa? Gigi kita seperti apa? Gigi kita seperti gigi harimau kah? Yang didesain oleh Allah untuk memakan haiwan. Jadi bila kita melihat usus kita itu, kita dapat mengerti tentang diri kita. Usus manusia adalah seperti mana usus seekor kambing. Panjang 7 kali ketinggiannya. Tetapi kalaulah seekor harimau, ususnya pendek. Sebab Allah desainkan pendek supaya daging itu tidak mengambil tempoh lama transit di dalam usus. Kalau tempoh lama transit di dalam usus daging itu akan menyebabkan harimau juga sembelit.
harimau akan hilang tenaga, harimau akan sakit. Oleh kerana itu, maka bila manusia itu melihat ususnya sama seperti usus, bentuk seperti usus, panjang seperti ususnya kambing, maka kita harus tahu kambing itu Allah desain makan apa. Jadi Allah desainkan kami itu makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu apa? Enzim. Jadi oleh sebab itu maka structure daripada tubuh badan manusia itu membuktikan bahawa manusia memerlukan tumbuh-tumbuhan, memerlukan enzim. Itu yang Pak Haji nak sampaikan. Baik, Alhamdulillah. Enzim ini bermula daripada mana? Di dalam mulut. Bila kita mula mengunyah. Bila kita mengunyah lama 30 kali mengunyah, 40 kali mengunyah, maka dia akan mengeluarkan enzim. Ya, kemudian barulah dia hantar, dia pergi ke bahagian esophagus, masuk ke perut, ya, perut, lambung, usus kecil, usus besar dan dikeluarkan sebagainya. Tetapi kalau lepas saja kita makan, kita tidur, maka makanan itu bertukar menjadi racun. Sebab itu maka dalam pengamalannya, lepas makan mesti kita berjalan 100 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3, 4, 5, 99, 100. Supaya apa? Supaya pencernaan itu berlaku. Tetapi kalau tidak ada enzim, pencernaan juga tidak berlaku. Berartinya sama seperti orang makan dan tidur, dia jadi makanan itu adalah racun untukmu. Itu adalah yang Pak Haji nak sampaikan. Jadi oleh sebab itu maka kita harus mengetahui bahawa di perut kita sudah ada enzim. Allah sudah sediakan enzim. Yang pertama, kita perlu melakukan penghematan. Hemat dengan jangan menguras enzim yang ada. Jangan membuat enzim itu kehabisan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena menambah supaya enzim kita ini sentiasa berada dalam kecukupan harian. Apakah yang menguras, yang menyebabkan enzim kita menjadi rosak atau semakin kurang? Yang pertama ialah makanan yang dimasak, digoreng dengan minyak. Apatah lagi kalau minyak itu minyak yang digunakan berulang-ulang kali. Sebab itu Pak Haji selalu sebut bahawa ada ketikanya orang gatal kulit itu, dia tak faham. Dia kata ini makanan apa pun dia akan jadi gatal. Gatal itu sebab dia makan makanan yang dimasak dengan minyak yang sudah terpakai. Satu. Yang kedua, makanan itu sudah melebihi daripada 8 jam. Dipanas, dia menyebabkan dia akan jadi gatal. Atau minyak curah yang digunakan. Jadi oleh sebab itu, kebanyakannya fibroid, myom, kista terjadi kerana banyak mengambil makanan yang dimasak minyak dengan menggunakan minyak yang murah. Minyak curah yang telah oxidize, yang telah digunakan, telah didaur ulang. Dalam bahasa Indonesia, diguna ulang. Itu di antaranya yang Pak Haji nak sebutkan. Kemudian yang kedua pula, minyak-minyak yang recycle ini, Pak Haji dah terangkan bahawa telah ditukar balik warnanya guna bahan kimia. Tambah lagi kimia di dalamnya. Kemudian dia akan menjadikan tubuh badan kita berasid asam dan dialah yang menguras enzim yang ada dalam tubuh. Jadi itu adalah permasalahan, ya, permasalahan yang pertama. Itu pertama, minyak. Jadi oleh sebab itu maka kurangi makanan yang berproses. Kalau makanan daripada alam ini ambillah.
buah-buahan daripada alam, ya, makanan yang tidak terproses, makanlah. Yang membinasakan kita bukan makanan yang tidak diproses, tetapi makanan yang berproses. Herba-herba, makanlah apapun, dia tak akan membinasakan kita. Tetapi yang membinasakan kita ialah kimia, al-kimiawi. Begitu juga ketika kita makan buah-buahan, dia tak binasakan kita. Yang membinasakan kita ialah bila buah-buahan itu dipreserve menggunakan bahan-bahan pengawitan dan pewarna. Jadi itu harus kita lihat. Itu yang pertama yang menyebabkan enzim itu akan berkurangan. Yang kedua, enzim itu akan berkurangan bila kita ambil protein atau protein yang tinggi, iaitu ambil daging. Kenapa Pak Haji sebut begitu? Semua daging dihasilkan daripada makanan jadi, makanan pabrik yang dicampur dengan kimia. Bukan manusia saja makan makanan kimia, haiwan pun makan makanan kimia. Ada DNA daripada genetik sapi gila misalnya. Yang mana ada juga daripada makanan-makanan GMO, genetik, pengubahan genetik. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji nak sebutkan, daging itu adalah merupakan salah satu daripada penyebab berlakunya penyakit, kerana dia mengurangi enzim di dalam tubuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita mengambil protein banyak, daging banyak ini, maka dia akan berlaku premature aging, penuaan awal. Beza dengan orang yang banyak mengambil kimia dengan orang yang banyak mengambil herba alamiah. Orang yang banyak mengambil kimia ini, dia akan jadi premature aging, penuaan awal. Dan boleh terjadi kalau kita ambil protein tinggi, dia jadi obesity. Ada tak kalau kita ambil seseorang boleh jadi obesity? Ada tak kalau kita ambil seseorang boleh menyebabkan orang itu jadi obes, gemuk sebagainya? Tak akan jadi gemuk. Dia jadi gemuk kerana dia mengambil protein, dia mengambil susu, dia mengambil makanan yang terproses, kek dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, yang gemuk itu bukan kerana kesalahan daripada kesalahan penyakit, tetapi obesity itu adalah kesalahan dalam persepsi pandangan makanan apa yang harus dikonsumsi pada setiap hari. Kita suka makan daging saja. Ya, kalau anak-anak hari ini kalau tak ada daging ayam, tak maulah dia makan. Jadi nampak betapa rosaknya persepsi kita tentang makanan. Tak suka sayur, suka kepada daging, sampaikan itulah makanan yang sehari-hari. Bagaimana tidak berlaku penyakit-penyakit yang bahaya. Hari ini orang mati kerana penyakit lebih ramai daripada mati daripada peperangan. Ini mesti kita akui. Ya, Masya Allah. Jadi oleh sebab itulah, maka untuk menambah pula, tadi ialah perkara-perkara yang mengurangkan enzim dalam tubuh kita. Seperti daging, seperti susu, seperti minyak, ya, makanan-makanan yang ada bahan kimianya, itu akan menguras. Bagaimana cara nak menambah enzim dalam tubuh badan kita? Enzim ini boleh dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Amylase misalnya, satu enzim yang dihasilkan oleh tubuh badan kita sendiri, ya, ataupun enzim lactase itu juga diproduce oleh tubuh badan kita sendiri. Maka cara untuk mempercukup dan memperbanyakkan enzim ini ialah dengan kita mencipta kegembiraan. Itu dia. Iaitu apa dia?
dengan kita melakukan perkara yang disukai. Orang kalau dia buat dalam keadaan terpaksa, dia sakit. Kalau dia pergi kerja di tempat yang dia tak suka majikannya, dia sakit. Dia tak gembira, dia tak happy. Bukan soal berat atau ringan pekerjaan. Jadi oleh sebab itu, sakit itu ditentukan oleh pekerjaan kita. Kita suka atau tidak. Kalau kita suka merawat pesakit-pesakit, maka dia jadi satu yang menambah enzim dalam tubuh badan kita. Lagi ramai orang yang kita rawat, lagi muda kita. Sebab apa? Sebab itu kesukaan kita. Kalau kita suka dalam pertanian, dalam peternakan ayam misalnya, lagi banyak peternakan yang kita lakukan, bertambah lagi kita jadi muda. Sebab itu kesukaan. Tapi kalau kita tak suka, kita dipaksa. Kita tak suka misalnya menternak ayam, tapi disuruh paksa ternak ayam, dia jadi makin tua, makin susah, makin tak gembira. Kita tahu bahawa orang itu melakukan pekerjaan dengan gembira atau tidak, happy atau tidak. Jadi bukanlah penyakit itu datang daripada virus, bakteria, patogen dalam tubuh badan kita. Salah satu penyakit itu ialah kerana tekanan melakukan sesuatu yang tidak gembira. Misalnya dia kahwin dengan orang yang dia tak suka, hari-hari tengok masa muka, orang tu pun tengok masa mukanya, sakit lama-lamanya. Suami pun sakit, isteri pun sakit. Sebab apa? Sebab dia tak happy. Sebab apa? Enzim itu terkuras. Kenapa enzim itu terkuras? Kerana tekanan fikiran dia, ya, yang menyebabkan dia akan jadi terkuras. Itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena mempercukupkan enzim ini yang Pak Haji sebutkan, enzim cinta, bahagia dan tawa. Buat pekerjaan kita sesuatu yang kita cintai. Buat pekerjaan kita sesuatu yang bahagia. Buat pekerjaan kita sesuatu yang menyebabkan kita boleh tertawa. Jangan lihat pada wang, beritahu pada aku berapa banyak upahnya, aku akan sanggup buatnya. Jangan. Beritahu pada aku, nanti aku tanya hatiku gembira atau tidak, bahagia atau tidak, aku cinta tak dengan pekerjaan tersebut. Itulah kunci kesihatannya, iaitu melakukan pekerjaan yang kita suka. Ya, sebab apa? Sebab dia ada connection, ada hubungan dengan enzim. Kalau kita buat yang kita tak suka, enzim terkuras, makin kurang, maka fizik tubuh badan kita akan terjadi 12 perkara yang telah Pak Haji bacakan tadi. Baik, Masya Allah. Itu antaranya. Okey, sekarang bagaimana kita nak menambah atau kita nak kekalkan enzim yang ada dalam tubuh badan kita? Yang pertama, kita hendaklah mengambil jus, dan juga kita kena mengambil tumbuhan-tumbuhan hijau. Ya Allah, rupanya Allah jadi warna hijau pada tumbuh-tumbuhan itu untuk manusia. Ya, namanya apa? Klorofil. Klorofil. Yang pertamanya ialah jus. Jus daripada buah-buahan. Warna apa pun tidak jadi masalah. Yang penting daripada jus buah-buahan. Jus daripada sayur-sayuran juga boleh. Jadi sayur-sayuran dan buah-buahan dan tanaman hijau boleh mempunyai enzim untuk ditambah di dalam tubuh kita. Baik. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Pak Haji. Dalam satu hari, berapa banyak kita minum jus? Kita harus jawab dengan jujur. Minum tak minum ni? Minum tak minum jus ni? Kadang-kadang tak minum. Seminggu sekali pun tak minum. Pak Haji dah sebut dah, hari ni orang pergi ke mana pun bawa HP. Kemana saja pergi, HP. Itu HP. Tukarnya HP tu sebulan sekali.
keluar lagi apa Oppo yang baru, tukar lagi HP. Cuba fikir, selain pada bawa HP tu, kena bawa mesin juicer. Pergi ke mana pun bawa mesin juicer. Nampak buah, beli. Buat jus, minum. Nampak buah apa juga. Semua buah itu ambil. Semua mempunyai enzim. Sebab kesedaran kita, bertambahnya enzim dalam tubuh badan kita, bertambah sihat, bertambah muda dan bertambah kuat. Kurangnya enzim, bertambah sakit, bertambah lemah dan bertambah tua. Baik, kita henti dulu. InsyaAllah kita sambung sebentar lagi. Ya, Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi tentang enzim. Kalau begitu, kita ambil buah. Buah apa? Buah nanas, apel hijau, bagus sekali, belimbing, jambu batu, apa juga buah. Lalu kita buat minum. Cuma jangan ambil ubi, buah saja. Daun boleh gunakan seledri, daun boleh guna juga apa-apa juga daun yang berwarna hijau. Itu lebih baik. Tapi daun warna apa pun boleh kita gunakan. Jadi apabila kita mengambil ini, maka kita akan mendapatkan enzim. Tetapi kalau dalam herba bagaimana kita nak tunjukkan? Apa yang boleh membantu kita? Spirulina. Sebab itu spirulina itu sangat-sangat penting dalam menentukan jumlah enzim dalam tubuh badan kita. Yang kedua, selain daripada spirulina, kita boleh gunakan juga moringa. Kita boleh gunakan moringa dan juga apa yang berwarna hijau. Kerana kita nak kepada klorofilnya itu. Ya, jadi ada dua. Pertama spirulina, yang kedua adalah moringa. Boleh kita ambil. Baik. Kemudian pula ada satu lagi, iaitu enzim yang terdapat di dalam madu lebah. Boleh mengambil daripada madu lebah waktu malam, satu sudu besar, satu senduk besar. Waktu siang, pagi, awal pagi, satu sudu besar. Kita sudah dapat enzim. Jadi di dalam madu lebah itu ada 3% enzim yang mempunyai kekuatan untuk mempercukupkan enzim dalam tubuh badan kita. Jadi di antara madu-madu itu pula terdapat ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi apapun, madu adalah salah satu sumber untuk menghidupkan enzim dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Jadi apabila enzim kita cukup, maka pencernaan akan jadi baik. Itu boleh kita lihat. Kita akan tengok perut, usus menjadi baik. Dan yang paling penting ialah mental. Kalau jadi sembelit, kita cepat marah. Kalau jadi sembelit, kita tidak bijaksana menentukan keputusan. Sebab apa? Sebab pemikiran kita ini ditentukan oleh usus kita. Kalau usus itu stres, pikiran kita jadi stres. Sebab tu kalau kita jumpa orang itu dia stres sikit, tahu dia sembelit dah tu. Sembelit dah. Marah-marah sikit, sembelit dah. Tidak tenang, sembelit dah. Jadi sembelit itu adalah asas utama untuk kita lihat indikator tentang enzim. Itu yang paling mudah. Jadi oleh sebab itu kita ada H2O booster. H2O booster itu kalau orang tu sembelit yang kronis, cara kita nak minum dia, ambil air 1 gelas, masukkan 1 sudu besar H2O booster di dalamnya, minum. Tetapi kalau dia masih sembelit, kita terpaksa gunakan 1 tutupnya itu untuk diberi minum. Minum langsung. Bermakna baru minum dengan air. Dia akan menyebabkan orang itu akan lawas dan membuatkan orang itu mudah tidur pada waktu malam. Nah, ada 2 hal. Pertama, tidur pada waktu malam. Yang kedua adalah lawas. Bila orang itu sembelit dan susah tidur, menandakan bahawa dia telah kekurangan enzim. Mudah saja tu.
dia telah kekurangan enzim. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka kita harus tahu enzim adalah katalis protein yang dibentuk dalam sel makhluk hidup, dan dalam tubuh badan kita ini terdapat 5,000 jenis enzim. Bukan 50, bukan 500, 5,000 jenis enzim. Dan enzim ini akan berubah, ya, ini adalah enzim induk. Enzim induk tu ada 5,000 jenis, dia akan berubah mengikut keperluan di dalam tubuh badan kita. Dan apabila seorang itu sudah makin tua, enzim itu semakin berkurangan. Itu dia. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu kalau di sini Pak Haji ada jual Royal Enzyme, ataupun kita panggil enzim sultan, enzim 1, enzim 2, enzim 3, itu semua adalah enzim mengikut jumlah kadar enzim yang ada di dalam sesuatu jenis enzim tersebut, sesuatu produk tersebut. Masya Allah. Dan kita kena ingat ada 5 fungsi enzim ini yang kena ingat betul-betul. Yang pertama, dia adalah untuk penyerapan, asimilasi. Kita makan, kita minum, tapi tak jadi darah, daging, tulang, tak jadi kulit, dia jadi racun. Sebab apa? Sebab tak boleh serap. Malabsorption. Sebab apa? Kekurangan enzim. Kedua, ialah tujuan enzim adalah untuk detoksifikasi, untuk buang keracunan dalam tubuh badan kita. Jadi dia tidak ada sembelit kalau ada enzim. Berartinya kalau dia sembelit, dia tidak ada enzim. Ketiga, enzim ini membentuk tenaga, energi. Ada orang kata, saya ni tak ada tenaga lah, lemah. Sebab apa? Sebab kehabisan enzim. Orang yang kena penyakit kencing manis, 5. Letih, lemah, lesu, longlai, loyo. Lepas tu, apa? Lapar. 5 benda ini, kenapa letih, lemah, longlai, lesu, loyo? Ini semua tenaga yang terkuras. Sebab orang kena penyakit kencing manis, ketiadaan enzim. Kita selalu makan obat untuk menurunkan glukosa. Kita tak ambil untuk memperbaiki enzim. Itu satu kesalahan. Kemudian yang keempat ialah tugas enzim ini adalah untuk regenerasi sel. Sel-sel kita yang dah mati, dihidupkan semula. Sel jadi tisu, tisu jadi organ, organ jadi tubuh. Berartinya kalau sel tak regenerasi, tisu-tisu badan rosak. Bila tisu badan rosak, organ-organ badan rosak. Dia mesti ada regeneration. Dia mesti ada hidup, pergantian, yang mati digantikan. Kalau tak ganti, rosak. Jadi oleh sebab itu, bagaimana nak menggantikan? Cuba kita lihat orang yang kena penyakit DM luka. Dia tidak boleh sembuh sebab dia tak ada sel, pergantian sel. Sebab apa? Tak cukup enzim. Apa tu? Dia panggil insulin. Misal contohnya. Ya, itu nanti Pak Haji terangkan. Kemudian dia juga enzim ini untuk mengangkut transport, untuk mengangkut nutrisi dan zat makanan dalam tubuh badan kita. Ini 5, antara 5 lah. Daripada 5,000 jenis enzim yang ada dalam tubuh badan kita ini, yang berfungsi sebagai enzim induk dan mengikut keperluan apa yang diperlukan oleh tubuh. Masya Allah, sangat hebat. Jadi oleh sebab itulah, maka Pak nak tunjukkan ada 7 faktor yang menyebabkan juga kekurangan enzim induk ini. Setelah Pak ceritakan tadi, daging, minyak masak, susu. Kalau kita boleh kurang 15% sahaja pengambilan daging dan susu, tubuh akan jadi sihat. InsyaAllah akan jadi sihat. Baik, yang pertama ialah rokok.
Bila seorang itu mengambil rokok, berertinya enzimnya itu akan terkuras. Jadi berertinya bila enzim tak ada dalam tubuh badan, penyerapan tak berlaku, detoksifikasi tak berlaku, tenaga tak ada, regeneration tidak ada. Jadi berertinya kalau orang itu ditimpa dengan satu penyakit, maka kelima-lima ini berjalan secara otomatis. Tenaga tak ada, lemah, dan dia tidak ada regeneration. Jadi oleh sebab itu maka rokok ini dia menghalang kehadiran enzim dalam tubuh badan manusia. Yang kedua ialah ubat-ubatan kimia. Macam mana kita nak hidup suburkan alam tubuh kita, badan kita ini dengan pertumbuhan yang subur? Sama seperti alam bumi. Bagaimana kita nak suburkan kalaulah bahan kimia, pupuk kimia, baja kimia diberikan pada setiap hari? Pohon tak mahu besar, buah kecil-kecil, mudah kena penyakit, isinya hampa, kosong, isi dalamnya itu rosak. Itu di antaranya. Kalau buah durian tak manis. Kalau manggis, keras di dalamnya. Begitu juga dengan tubuh badan kita. Bila banyak kimia itu, enzim yang tidak ada, maka berlakulah apa yang dikatakan kekurangan enzim induk ini mencetuskan pelbagai penyakit. Kita hari ini bicara tentang penyakit. Penyakit A, penyakit B, penyakit C, penyakit D. Tapi kita tak bicara tentang apakah penyebab utama berlakunya penyakit A. Kita hanya fikir, kalau penyakit darah tinggi, turunkan darah tingginya. Kalau penyakit asam urat, kurangkan asam uratnya. Tapi kita tak fikir di mana asas penyakit itu berlaku. Kerana kita tak ada blender. Kenapa kamu sakit? Sebab kamu tak ada blender. Itu dia jawapannya. Betul atau tidak? Betul, sebab dia tak boleh buat jus. Bila dia tak boleh buat jus, bagaimana dia nak hidupkan enzim yang ada dalam tubuh badannya? Kemudian seterusnya, bahan aditif makanan. Tambahan-tambahan di dalam makanan menyebabkan hilang enzim induk. Termasuk juga kimia pertanian. Sebab tu kita nak balik ke pertanian itu kepada pertanian hidayah, iaitu organik sihat. Sebab tu kita sebut ETPS, enak tenen pulen sihat, bahasa Jawa. Beras ETPS, ayam ETS, enak tenen sihat. Itu di antaranya. Jadi kita nak kembali kepada itu. Kemudian seterusnya ialah pencemaran, polusi. Polusi air, polusi udara, polusi bunyi, polusi dalam kehidupan kita. Seterusnya ialah gelombang elektromagnetik, medan elektromagnetik, kita sudah bicara sebelum ini. Kemudian seterusnya ialah stres yang berpanjangan. Stres yang berpanjangan kerana persepsi hidup yang tak betul. Persepsi hidup yang tak betul. Bapa ibu sekalian, seorang itu tiba-tiba berlaku tabrakan, aksiden. Tiba-tiba terputus tangannya yang satu. Apakah itu satu ujian pada dirinya atau satu peringatan? Ini nak membetulkan persepsi. Allah bagikan tangannya itu putus sebagai satu peringatan. Yang kata ujian ini di mana? Ujian yang sebenar apabila dia masuk ke alam kubur, bukan tangan saja yang putus, seluruh anggotanya hancur dimakan bumi. Itu ujian. Ujian yang sebenar bila kita masuk ke alam barzakh, sedetik selepas sakratul maut. Itu ujian yang sebenar. Di atas muka bumi ini adalah merupakan peringatan-peringatan supaya kita kembali kepada jalan Allah. Kasih sayang Allah. Ada orang yang Allah kasih, diambilnya anaknya yang disayangi. Kalau kasih, kenapa diambil? Itu harus kita faham. Kerana
Ujian yang sebenarnya ialah bila masuk di dalam alam kubur, kamu akan mendapati bahawa kesabaran hasil daripada kehilangan anak itu adalah merupakan bekalan, sebaik-baik bekalan dalam perjalanan alam kubur nanti. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Jadi itulah yang selalu kita bincangkan. Sediakan payung sebelum hujan. Kalau yang hujan itu bukan air, tapi peluru, payung sudah tidak berarti lagi. Sediakan pertahanan ketenteraan untuk menghadapi tentera-tentera musuh daripada masuk ke negara kita. Tapi kalau yang masuknya virus corona COVID-19, bagaimana? Jadi oleh sebab itu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Sebab apa sebaik-baik bekalan adalah takwa? Kerana janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi jalan keluar. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang kita nak sebutkan dekat sini, bahawa enzim itu lah yang akan menentukan kita sihat atau tidak tubuh badan kita dengan izin Allah. Jadi maka sebab itulah dia katakan bahawa di dalam tumbuh-tumbuhan itu, enzim-enzim itu yang membantu enzim dalam tubuh badan kita itu disebut sebagai antioksidan. Antioxidase. Kita baca tumbuh-tumbuhan apa pun, pasak bumi, kita ambil daripada sambung nyawa, broto wali, jahe, pasti kita akan jumpa dekat situ dalam tanda kutip antioksidan. Apa dia antioksidan? Itulah dia bahan yang akan menghidupkan enzim di dalam tubuh badan manusia. Kalau ketika pokok itu sakit, maka Allah berikan perlindungan pada pokok tersebut dengan antioksidan. Supaya manusia ketika dia sakit, dia mengambil antioksidan dalam pohon itu, masuk dalam tubuh badan manusia menjadi antibody. Menjaga tubuh badan manusia. Dengan cara apa? Dengan antioksidan itulah yang akan menghidupkan enzim di dalam tubuh badan kita. Masya Allah, ya, Masya Allah. Baik, oleh sebab itulah maka kita tahu bahawa apabila kita mengambil daripada enzim daripada tumbuh-tumbuhan ini, maka dia akan menjadi antioksidan daripada kerosakan DNA. Di mana kerosakan DNA inilah yang menyebabkan berlakunya penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit yang bukan berasal daripada kuman, bukan berasal daripada virus, bukan berasal daripada bakteri, bukan berasal daripada jamur, tapi penyakit-penyakit kerana kerosakan DNA itu. Sel inti itu yang rosak. Kenapa DNA ini rosak? Sebab tidak ada antioksidan yang melindunginya. Antioksidan itu Allah yang ciptakan untuk diambil peraturan SOP. Manusia, kamu memerlukan tumbuh-tumbuhan. Sebab tumbuh-tumbuhan itu akan melindungi DNA kamu untuk melindungi daripada berlakunya kerosakan. Daripada medan elektromagnetik, daripada makanan-makanan yang ada bahan awet, daripada rokok yang berterusan, alkohol yang diambil, daripada cetusan fikiran-fikiran yang negatif, daripada pemikiran-pemikiran yang boleh menyebabkan bertambahnya kerosakan dalam tubuh badan kita. Masya Allah. Misalnya apa? Misalnya sedih berpanjangan. Itu kerosakan. Sebab itu dalam Islam mengajar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Supaya kita bersedih. Bersedih dalam keadaan berpanjangan, membinasakan kita. Membinasakan kita, dan Allah tidak suka. Allah suruh kita ini bertawakal kepadanya.
Allah menyuruh supaya kita ini menyerah diri kepadanya. Kerana itu kesemua akan menjadi bunga kasih cinta Allah kepada kita, sekiranya kita memahami hakikat yang sebenar. Masya Allah. Misalnya apa dia? Kalau ada suatu kematian, kita boleh menangis, dibenarkan kerana kita adalah manusia biasa. Tapi kita tak boleh meratap, membuat ratapan. Tak boleh. Tak dibenarkan. Kalau kita meratap, itu berartinya kita menolak takdir Allah ke atas diri kita. Itu di antara. Jadi oleh sebab itu kita memerlukan enzim ini terus menerus supaya kita sihat. Jadi oleh sebab itu manusia ini dapat menghasilkan enzim ini melalui bakteria usus ada sebanyak 3,000 jenis yang dapat dihasilkan oleh bakteria dalam usus kita. Itu ialah 3,000 jenis enzim. Sedangkan dalam enzim induk ada 5,000. Sementara yang lain itu perlu ambil daripada luar. Nak tambah 2,000 lagi ni, kena ambil daripada luar. Jadi oleh sebab itu maka kita perlu menyediakan satu media di dalam perut kita itu untuk enzim itu dapat dikeluarkan 2,000 lagi. Maka media itulah maka kita kena melakukan. Yang pertama, mengurangkan pengambilan daging. Yang kedua, ikan, ayam, itik dan lain-lain lagi mesti dikurangkan. Kerana seperti Pak Haji sebutkan bahawa ayam itu, itik itu ya mengambil daripada sumber makanan yang kimia. Kita kena kurangkan pengambilan telur untuk menambah enzim ini. Kemudian kita juga termasuklah susu mesti dikurangkan. Termasuk juga iaitu produk-produk daripada susu. Seperti susu, keju, yogurt dan juga makanan yang manis juga menyebabkan terkurasnya enzim. Kena kurangkan pengambilan coklat. Bar coklat itu. Yang ada coklat, yang ada pemanis yang dimasukkan. Dan kita kena kurangkan kopi yang tidak ada herba. Dan teh yang tak ada herba. Dan yang ke-9 ialah kita kena kurangkan garam. Baik, Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa orang yang mengambil herba, kalau mau sembuh, lakukanlah 9 perkara. Pertama, garam mesti kurang. Yang kedua, mesti kurangkan gula. Yang ketiga, mesti kurangkan kopi dan teh yang tidak mengandungi herba, kecuali daripada HbA yang menggunakan herba. Yang seterusnya ialah coklat. Mesti kurangkan coklat. Kemudian kurangkan susu, keju dan makanan-makanan yang terproses daripada susu. Dan seterusnya telur, ikan, ayam, itik, termasuklah daging. Harus dikurangi. Kalau kita dapat kurangkan itu, insya-Allah penyakit kita akan sembuh dengan herba yang kita ambil daripada herba yang kita ada. Kemudian kita kena menambah. Tadi kita kurang, ini kita kena tambah. Tambahkanlah sayuran-sayuran yang berwarna hijau dan kuning. Tamam. Yang kedua, kita ambil beras. Beras itu jangan ambil beras yang terkuras, yang warna putih. Ambil beras yang berwarna merah atau hitam. Yang berwarna, beras yang berwarna. Kemudian kita mengambil daripada sayur-sayuran hijau seperti spirulina, atau juga kita ambil juga daripada moringa. Dan apabila kita nak tidur pada waktu malam, minum segelas air. Ini penting. Minum segelas air, dan selepas kita bangun juga kita minum segelas air. Kalau boleh, minum air itu ialah air daripada madu. Sama ada air madu tualang atau madu apa juga, waktu sebelum tidur dan waktu kita bangun selepas kita tidur. Kemudian jangan minum air ais. Air yang ada ketulan ais. Tapi kalau air dingin, insya-Allah
ya, bukan air ais, maksudnya bukan air yang ada ketulan ais itu. Itu adalah di antaranya. Dan yang paling penting ialah kita perlu ambil jus. Yang mana lebih baik, jus atau makan buah secara langsung? Jus itu lebih baik. Kalau kita makan buah secara langsung, maka penyerapannya hanyalah 17% saja. Kalau kita ambil jus buah, maka penyerapannya itu ialah 68%. Jadi kalau ambil buah, sikit sangat yang boleh diserap. Dan pencernaan kalau buah, nak cerna buah 3 hingga 5 jam. Tetapi kalau jus, dicerna hingga 10 hingga 15 minit saja. Jadi yang mana lebih penting, yang mana lebih baik, makan buah langsung atau secara jus langsung? Jadi yang pentingnya ialah ambil daripada jus. Ya, itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka usia kita, cuba kita lihat, ketika kita berusia, ketika kita masih remaja, enzim kita penuh dalam tubuh badan kita. Sebab tu dia sihat, dia kuat. Tapi bila kita berusia 20 hingga 40 tahun, maka enzim kita sudah jadi separuh. Ya, sudah menjadi 85% saja yang tinggal. Tetapi ketika usia kita 40 hingga 60, maka enzim kita jadi 50%. Ketika kita berusia 60 hingga 80, enzim kita ada 20%. Enzim induk yang nak Pak Haji sebutkan. Jadi berapa usia bapa ibu hari? Pak Haji ulangkan ya. Kalau sudah usianya masih remaja, bawah pada 20, enzimnya penuh, InsyaAllah sihat, selalunya sihat. Tapi kalau 20 hingga 40, ya, maka enzimnya hanya tinggal 85%. Masih kuat lagi. Tetapi bila enzimnya sudah sampai 40 hingga 60, hanya tinggal 50% saja lagi. Berartinya sudah tidak tercover dengan kelemahan-kelemahan diri dan untuk meregenerationkan sel-sel yang tubuh badan. Tapi bila sudah 60 hingga 80, maka enzim kita hanya tinggal 20. Tetapi apakah kita sedar bahawa kita perlu minum jus pada setiap hari? Itu yang menjadi persoalannya. Jadi oleh sebab itu, ketika kita memperkatakan tentang pengobatan herba, maka Pak Haji nak sampaikan ada beberapa perkara yang ada hubungan dengan pengobatan herba. Yang pertama, pengobatan herba ini mesti berbekam. Yang kedua, mesti ada riadah. Yang ketiga, mesti ada jus. Yang keempat, mesti ada pijatan atau sauna. Dan yang kelima, mesti ada herba untuk kita makan. Jadi oleh sebab itu, maka kita akan mendapat nikmat kesihatan yang mana itulah merupakan inti di dalam pengobatan herba. Bukan hanya pada kapsul, pil ataupun minuman daripada herba, tetapi adalah mencakupi daripada semua aspek tersebut. Terima kasih. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.